Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. 主内弟兄姐妹平安， Mari kita berdoa. 我们祷告。 Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami datang kepadamu. 我们在天上的阿爸父，今天早上我们来到你的跟前， Kami mau menyiapkan hati kami menyambut Tuhan bersabda kepada kami. 我们要预备好我们的心来领受、聆听您的话语。 Berkatilah setiap kami, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. 求主赐福于我们，掌管我们的心。 Baik hamba-hambamu yang duduk diam mendengarkan, maupun kedua hambamu yang berdiri di depan menyampaikan firman Tuhan. 无论你坐着听到的神仆们，或者两位传讲的神仆， Kuasailah hati dan pikiran kami Tuhan. 求主你掌管我们的心思意念。 Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 我们这样祷告祈求，奉靠主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita membuka bagian firman Tuhan. 弟兄姐妹们，我们要翻开一段经文， Kita akan sama-sama membaca dari Injil Yohanes pasal 15. 就是约翰福音第15章。 Injil Yohanes pasal 15, kita akan sama-sama menyimaknya. Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti Lausha Elis akan membacakan dalam bahasa Mandarin. 约翰福音第15章第1到第8节，传道先用印尼语来念，然后我会用中文来念。 Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. 约翰福音第15章第1到第8节，我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。现在你们因我讲给你们的道已经干净了，你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不常在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子，常在我里面的，我也常在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。人若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干，人拾起来扔在火里烧了。你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。 Bapak Ibu Saudara, ada satu lagu. 弟兄姐妹，有一首诗歌。 Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
buah. Nah, langsung Elis akan menyanyikan dalam bahasa Mandarin. 歌词是说，耶稣是葡萄树，我们是他的枝子。若是我们住在他里面，我们就会结果子。 Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan ini saya percaya sangat tidak asing ya bagi kita semua. 这段经文我肯定大家都很熟悉。 Kita sudah sering baca, bahas bagian ini, bahkan ada lagunya di sekolah minggu. 我们常常阅读它，甚至我们在主日学的时候也唱过关于它的诗歌。 Nah, namun saya percaya merenungkannya kembali tidak mengurangi keindahannya. 但是我深信，我们再次思考，也不会把它的美妙减少。 Di dalam perikop pokok anggur yang benar, Yesus sedang membahas atau menggunakan ilustrasi sederhana ya sehari-hari dari kehidupan bangsa Israel. 在这个一段说真葡萄树的经文，耶稣是以以色列人日常生活中作为例子。 Jadi ini sesuatu yang umum sekali atau akrab bagi para pendengar sehingga pesannya mudah dimengerti. 就是听他的道的人会感觉这个很熟悉、常见的事，所以他讲的道就很易懂。 Nah, pagi hari ini saya mencoba menguraikannya sedikit supaya pesan Yesus yang sama dapat kita terima dengan baik. 今天早上我也会分析一下，好让神要给我们的真理，我们也可以分享。 Bapak Ibu Saudara, suatu kali ya, Ibu Ketua Majelis itu menghubungi saya. 弟兄姐妹，有一天我们的执事主席给我打电话， Nah, saya ceritakan kembali ya, tidak sama persis, tapi kira-kira seperti ini. 我给你们讲述。 Contoh Randy pindah aja ya ke pastori sebelah, kan ada tempat kosong, ex-nya contoh Andri dulu. 他跟我说，Randy 传道，你好不好搬到隔壁去？因为呢，隔壁有一个房子是安利传道之前住的。 Maka saya jawab, oh oke, Bu Suyung, saya pindah. 我说主席，好的，没关系，我就搬了。 Nah, kenapa saya disuruh pindah? 为什么叫我搬家呢？ Karena saya mengatakan waktu itu Bu Suyung sedang kontak saya, kemudian saya mengatakan Bu Suyung ini itu ada balok kayu ya di plafon kamar di tempat itu di atas tempat saya tidur persis. Nah, sudah retak dan beresiko jatuh balok kayunya. 因为上一次主席给我打电话的时候，我就会提起，在我睡觉的床上，上面有个天花板，那个木梁呢已经裂了，有危险，就是会掉下来的危险。 Nah, kemudian saya foto ini jepret gitu, kemudian saya kirimkan. 我照相，我给他照了相之后就发给主席。 Saya cuma berpikir kalau balok kayu ini tiba-tiba jatuh gitu ya, waktu saya tidur, wah saya mungkin nggak bangun lagi besoknya. 因为我想要是突然间掉下来的话，我就隔天不会再醒来了。 Nah, inilah sebabnya ya sudah pindah aja ke pastori sebelah yang kosong itu gitu ya, selama perbaikan. 所以呢，主席就要我搬到隔壁的牧师楼，就是要维修我的房间，那一段时间就搬到隔壁。 Nah, lalu beliau mengatakan begini ya, boleh juga contoh Randy pindah untuk seterusnya aja di tempat contoh Andri yang di lantai 3 gitu. 然后主席又跟我继续说，要是Randy传道感觉好住的话，也可以继续住下去。 Oh oke, sambil saya pikir-pikir lagi gitu ya. 我再想想，我说， nggak lama Bapak Ibu Saudara, Ibu Suyung menghubungi saya lagi. 过了不久，然后主席又给我打电话了。 Katanya contoh Randy sudah nyaman ya tinggal di pastori nomor 22 itu ya gitu. 听说 Randy 传道住得很好，就是在这个22号牧师楼，是吗？ Ya udah terserah, boleh ya, boleh aja. Nanti setelah perbaikan, contoh Randy kembali lagi ke sana juga nggak masalah. 那就随便吧，维修之后你要回到那里住没关系。 Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, saya memutuskan bener nih, saya nggak pindah gitu ya. Betul, saya lebih suka di tempat saya yang sekarang ini di pastori nomor 22A itu. 但是弟兄姐妹，我决定了，我不搬，因为我真的更喜欢住在这个22A 号的牧师楼。 Tahukah Bapak Ibu Saudara kenapa saya nggak mau pindah? 大家知道为什么我不搬了吗？ Nah ini kayaknya Semugo itu paling tahu deh, kenapa saya nggak mau pindah? 应该五师母最了解我为什么不愿意再搬走。
Karena di lantai 3 saya nggak bisa bercocok tanam Bapak Ibu. 因为在3楼呢，我并不能种花儿。 Jadi Bapak Ibu Saudara boleh nih ya sesekali berkunjung ke pastori kami, hamba-hamba Tuhan, GMI Immanuel. 那弟兄姐妹可以就是来我们这个教会的神仆们的牧师楼来拜访我们。 Kalau Bapak Ibu Saudara ke tempat saya, wah Bapak Ibu akan menemukan banyak sekali pot-pot tanaman karena saya suka menanam gitu ya. 要是弟兄姐妹到我这里来的话，你们就会看很多花盆，因为我喜欢种植植物。 Nah, lain lagi kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke pastorinya Boksu John Lee misalnya ya. Boksu John Lee punya banyak sekali macam-macam ikan gitu ya. 要是你们到麦元利牧师的家又不一样了，他有各种各样的鱼。 Saya lihat itu ada kura-kura juga Boksu 我 pelihara. 看他也养了乌龟。 Nah, Bapak Ibu Saudara pernah nih juga ya, suatu kali Boksu Joshua itu ngomong ke saya, suruh saya mengadopsi 3 ekor ikan cupang. 还有一次邱耀树牧师要我领养他的那个3条这个暹罗斗鱼。 Wah, ini tantangan baru, saya nggak pernah pelihara ikan cupang. 这是新挑战，我没有养过这个暹罗斗鱼。 Oke Boksu, nggak apa-apa deh kasih ke saya gitu. 我说好的，牧师给我吧。 Akhirnya bertahan beberapa bulan, terus dia mati. 然后活了几个月后，他们就死了。 Udahlah, saya nggak mau lagi. Saya nggak mau lagi beli ikan cupang, nggak mau lagi pelihara ya. Kasihan kalau dia mati. 那我再也不养这个暹罗斗鱼了我也不买了就是养了死掉，我觉得比较可怜。 Tapi kalau tanaman mati, nggak apa-apa. Saya besok beli lagi gitu ya. 不过我种的植物死了枯萎了之后，我隔天会再买过新的。 Bahkan Bapak Ibu Saudara di pastori saya itu nggak ada tanah gitu ya, yang kelihatan semuanya bangunan itu tertutup nggak ada tanahnya. Tapi saya tidak kekurangan cara, saya bisa beli pot, kemudian saya isi tanah, saya bisa tanam. 在我住的牧师楼，一点儿那个泥土也没有。不过我可以想办法的，我买了花盆，然后我装这个泥土在里面，我就这样种下去。 Kalau kekurangan tempat, bahkan dinding sekalipun saya tempel gitu ya potnya di situ, saya bisa tanam di situ. 要是少了空间也没有关系，我就把它这个花盆挂在墙上。 Dan Bapak Ibu Saudara, saya punya satu tanaman yaitu bunga Morning Glory ya. Warnanya biru tua, keunguan. 弟兄姐妹，我种牵牛花，这个牵牛花是深紫蓝色的。 Bagi saya bunga Morning Glory itu indah ya, warnanya biru tua, keunguan, dan dia hanya mekar kalau di pagi hari. 对我来说，这个深紫红色的牵牛花是非常的好看。那它只是早上可以开花。 Bunga Morning Glory ini tumbuhan merambat ya, sama seperti pohon anggur yang Yesus sedang bicarakan di dalam perikop ini. 那牵牛花就像耶稣所说的葡萄树一样，是藤蔓性植物。 Bapak Ibu Saudara, pohon anggur itu sangat akrab bagi orang Israel, sama nih ya seperti ketika saya menanam Morning Glory, tiap pagi saya liatin, saya cari bunganya ada apa enggak, mekar apa enggak. 以色列人对葡萄树非常的熟悉，就是像我一样，我种这个牵牛花，每天早上会去查看它有没有开花。 Pohon anggur memiliki arti yang penting bagi orang Israel. 葡萄树对以色列人来讲是非常重要的。 Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam pasal 15 yang kita baca ini tadi, Yesus memulai dengan pernyataan yang ketujuh dan yang terakhir dari rangkaian pernyataannya, akulah di dalam Injil Yohanes ini. 我们刚才所念的约翰福音第15章第1节，耶稣开始就说：“我是。” 这个我是最后一个我是，就是主耶稣在一系列的7次表达自己说我是什么什么，最后一部分。 Di dalam pasal-pasal sebelumnya kita bisa menemukan Yesus itu mengatakan, yang pertama akulah roti hidup. 在之前的章节里面，我们可以发现耶稣说我是生命的粮， Kemudian akulah terang dunia. 然后我是世界的光， Akulah pintu. 我就是羊的门， Akulah gembala yang baik. 我是好牧人， Akulah kebangkitan dan hidup. 复活在我，生命也在我， Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. 我是道路、真理、生命。 Dan yang terakhir yang kita baca ini, akulah pokok anggur yang benar. 最后一个就是我们刚才所读的，我是真葡萄树。
Semua pernyataan Yesus ini menyatakan secara kiasan peranan Yesus di dalam penebusan manusia. 这一切耶稣表达自己的方式，是比喻他在救赎人类的这个工程。 Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar atau akulah pokok anggur yang sejati. 他说我是真葡萄树，就是真的，不是假的。 Hal ini sama seperti mengatakan roti yang benar dari sorga atau roti yang sejati di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 32. 他在约翰福音第6章32节也说，他是天上来的真粮。 Nah Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang sejati berarti ada yang tidak benar atau tidak sejati atau tidak sungguh-sungguh. 那弟兄姐妹，如果说有真的，这意味着有其他的是假的，是不真实的。 Jika sebelumnya Yesus itu mengklaim dirinya roti hidup yang sejati, 之前耶稣把他自己当为我是生命的真粮， jadi bukan Musa yang memberi mana melainkan Allah. 他就强调说，不是摩西给以色列人吃 manna， 是神赐给他们的。 Maka saat ini Yesus seperti sedang membawa pendengarnya orang banyak itu untuk mengingat dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-5. 在这一段呢，耶稣就好像正在要他的听众把他们带到以赛亚书第5章。 Yesaya pasal ke-5 itu tentang nyanyian kebun anggur. 以赛亚书第5章是说，葡萄园里面的诗歌。 Saya membacakan bagi kita semua Yesaya pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. 以赛亚书第5章第7节，万军之耶和华的葡萄园就是以色列家，他所喜爱的树就是犹大人，他指望的是公平，谁知道有暴虐；他指望的是公义，谁知道有冤声。 Bapak Ibu Saudara, Israel adalah pohon-pohon anggur itu. 这里说以色列是他的葡萄园， Tetapi mereka pohon anggur yang gagal karena alih-alih keadilan dan kebenaran yang Allah jumpai justru adalah kelaliman dan keonaran. 但是他们的失败的葡萄树，因为呢，神指望的是公平和公义，但是他所发现的是暴虐和冤声。 Maka Yesus di sini mendeklarasikan dirinya, inilah aku pokok anggur yang sejati itu, yang tidak gagal. 所以呢，他就把自己先名为我是真葡萄树，我不会失败的。 Nah nanti kita bahas lagi ya tentang pokok anggur yang sejati. Mari kita berlanjut ke ayat yang kedua. 之后我们还会说这个真正的葡萄树的意义，但现在我们先要看第2节。 Ayat 2 ada hal yang menarik perhatian saya, Bapak 第 Ibu 2节 Saudara. 我觉得有吸引我的一部分。 Dikatakan setiap ranting yang tidak berbuah dipotong. Nah, saya kira ini jelas. 这里说就是不结果子的枝子要被剪掉， Tetapi yang berbuah dibersihkan supaya lebih lebat hasilnya. 但是凡结果子的也要被修理干净，使枝子的果子更多。 Jadi ranting yang dibersihkan atau dipangkas gitu ya, itu sama artinya. Itu berarti dipotong juga kan bagian tertentu dengan satu tujuan. 所以结果子的这个枝子，它也要修理，也要剪去其实动作是一样的，但是它有一个目的。 Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya nutrisi untuk tumbuh itu fokus kepada pertumbuhan buah yang lebih lebat. 为的是什么呢？为的是这个所谓的营养，就是专可以像结更多的果子为目的。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 弟兄姐妹， pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita 在我们生活中所有的经历和就是我们所过的事情， kerap kali itu Tuhan pakai untuk memangkas kita. 往往被神使用来修剪我们。 Memang ketika dipangkas itu bukan hal yang menyenangkan, bahkan justru pedih atau menyakitkan. 的确被修剪的时候是
不好玩、不快乐的，而是非常伤感、非常痛苦的。 Tetapi dibersihkan atau dipangkas itu adalah treatment yang baik demi pertumbuhan kita. 但是修理、使干净是对我们的成长有好处的。 Kita dapat menghasilkan bunga yang indah, yang mekar, buah yang dapat dinikmati oleh siapapun. 那我们就可以开出美丽的花儿，我们也可以结出有用的果子，人家可以享用。 Dan tentu saja menghasilkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. 当然也会讨神喜悦。 Bapak Ibu Saudara, kemudian Yesus melanjutkan ya di dalam ayatnya yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 但是第3节呢，耶稣又继续说：“现在你们因为我讲给你们的道已经干净了。” Para murid ini sudah bersih. 这个门徒们已经干净了。 Nah, ini mengingatkan pada peristiwa pembasuhan kaki ya oleh Yesus kepada murid-muridnya di dalam pasal 13. 这再次提醒我们在第13章的耶稣洗门徒们的脚的这个事件。 Tetapi bukan hal secara fisik itu, yaitu pembasuhan kaki atau baptisan yang membuat para murid menjadi bersih. 但这个干净，耶稣不是指就是具体的洗脚或者受这个圣洗礼不是指这么具体的做法。 Melainkan sesungguhnya firman atau kata-kata pengajaran yang selama ini mereka dengar dari Yesus sendiri. 他指的就是耶稣一向给他们讲的道。 Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita lagi nih. 弟兄姐妹，我要讲一个故事了。 Suatu kali saya pergi bersama almarhum koko saya, dia sudah nggak ada sekarang. 有一次我跟我已故的哥哥出去玩， Kami itu beli wrap salad ya di suatu toko yang itu tokonya favorit istrinya. 然后我们在一个他妻子很喜欢的店买了这个卷沙拉包。 Jadi wrap salad itu salad sayuran gitu ya, terus dibungkus, ada bungkusnya yang bisa dimakan gitu. 这个沙拉里面有各种各样的蔬菜，然后就这样包起来，这个包装它的也可以吃的。 Nah, saya ingat betul, dia itu akan merasa mual, mau muntah kalau ada salah satu sayuran ini ya di dalamnya. 我记得很清楚，要是在里面这些蔬菜里面，他发现一种菜，他就会感觉像要呕吐的这个感觉。 Kalau di dalam salad itu ada namanya daun ketumbar atau cilantro, wah itu aromanya rasanya tajam, dia nggak suka. 就是在里面如果有香菜的话，他就受不了，他很不喜欢。 Kami di Jawa jarang sekali ya ada masakan atau menu makanan yang pakai daun cilantro itu ya, daun ketumbar. 我们在爪哇是很少用这个香菜做饭的。 Nah, tetapi selama di Immanuel saya sering banget saya jumpai menu makanan ya kalau kita ada kebersamaan. Nah, itu ada makanan yang disajikan ada daun itu gitu. 可是我发现我在以马内利堂服侍，常常这个食物上，我们就是相聚的时候，那个爱宴的时候，那个食物上常常会有这个香菜。 Saya jadi ingat koko saya, dia tuh nggak suka itu ya, jadi saya keinget lagi gitu. 我就会再记得我哥哥很不喜欢吃香菜。 Saya juga kurang suka sih, tapi saya bisa makan ya itu. 其实我也不太喜欢，但是我吃得下。 Bapak Ibu Saudara, kita manusia itu suka pilih-pilih ya, kita mau makan apa yang mau masuk ke mulut kita, apakah itu bergizi, apakah itu baik untuk tubuh kita. 弟兄姐妹，我们作为人类呢，我们可以选择我们要吃的东西，这个到底对于我们是好还是坏，就是有营养还是没有。 Nah, Bapak Ibu Saudara, sayuran adalah asupan yang baik, tetapi kadang kita kurang suka ya rasanya, ada sayuran tertentu kita kurang suka. 其实蔬菜是很好的东西，但是我们有时候就不太喜欢它的味道。 Berbeda dengan pohon atau tumbuhan, dia akan serap apapun yang kita siram ke pohon atau tumbuhan itu. 我们就跟树木或者植物完全不一样了，我们给它的什么，它都完全的吸收。 Saya juga ingat suatu ketika tanaman saya itu didatangin semut-semut, kemudian saya semprot baygon tuh. Saya nyesel
karena tanamannya layu setelah saya semprot baygon. 我还记得我养的这个植物呢，它周围有很多蚂蚁，然后我不喜欢，我就用这个灭蚊剂把它就喷它。然后呢，我很后悔，因为呢我的这个植物我种的植物也枯萎了。 Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu kadang rasanya seperti sayuran itu loh. 那弟兄姐妹，有时候神的道就像蔬菜一样， Sayuran itu baik, 是好的。 bukan racun. Meskipun kita kadang itu kurang suka, kita nggak suka, kita menghindari makan sayuran. 它不是毒物。那虽然我们不喜欢它的味道，但是我们也会回避，不要吃它。 Namun sayuran itu asupan yang baik demi pertumbuhan kita. 但是蔬菜对于我们的成长是非常好的东西。 Nah Bapak Ibu Saudara, seperti tanaman yang menyerap apapun, suka atau tidak suka, kita itu perlu asupan firman Tuhan untuk mendukung pertumbuhan kita. 那弟兄姐妹，我们要学植物一样，就是不管他喜欢不喜欢，凡是给他吃的，他都这样吸收。就像我们读经，不管喜欢不喜欢，我们也要听神的道。 Bapak Ibu Saudara, di masa kekinian ada satu frase populer. 现今世代有一句话很流行， Sering disingkat SBNR. 常常简称为 SBNR， Spiritual but not religious. 说的是心灵开放，但是不宗教化。 Saya bukan orang yang religius, tetapi saya ini orang yang spiritual. 我不是很宗教化的人，不过我心灵是开放的。 Saya merasa saya ini dekat kok dengan Tuhan tanpa harus menunjukkan atribut-atribut keagamaan tertentu. 我自己会感觉我很亲近神，我不用给你们显现我有任何宗教的什么什么标志。 Nah kalimat-kalimat seperti ini saya sering juga ya dengar dari para figur publik, artis-artis atau kadang penggiat media sosial. 这些话呢，我们常常会从这个社会的名人知名人士或者影星明星或者那个社交媒体的活动人，我们常常会听到。 Dulu spiritual atau religius itu dipahami sebagai satu kata yang bersinonim atau artinya sama. 以前这两句话是同义的，就是属灵和宗教化。 Tetapi sekarang artinya jadi beda. Spiritual itu lain dengan religius. 但现今世代是不一样了，这个所谓的属灵是心灵开放的意思，还有一个就是宗教仪式性的宗教化。 Jadi spiritual but not religious itu kira-kira artinya begini nih. 那你说我是属灵化，并不是宗教化，大概是这种意思。 Saya ini orang baik, saya orang yang punya kehendak atau tujuan yang baik. 我是好人，我也有好目的、好目标。 Meski saya itu tidak tampil atau memiliki identitas agama tertentu. 尽管我没有给大家显现我任何宗教的身份。 Misalnya saya tidak menunjukkan saya ini Kristen atau saya Islam atau saya Hindu atau saya Konghucu, enggak perlu. Masa bodoh dengan agama. 比如说，我不显明我是基督徒或者回教徒或者孔教徒或者还有印度教徒，我都没有把自己显为这些宗教的信徒。我对宗教漠不关心。 Ada satu kegelisahan di dalam masyarakat kita terhadap perilaku beragama. 因为呢，社会当中有一种对宗教行为的反感。 Karena agama itu mengekang, agama itu menjemukan, bikin bosen, bahkan agama itu melibatkan kekerasan. 因为宗教是被认为是非常有约束性的，然后也有暴力在内，也非常枯燥的。 Tapi Bapak Ibu Saudara mungkin kita tidak berkata seperti itu ya. 弟兄姐妹，也许我们不说那些话， Kita mungkin berkata, saya ini bertumbuh kok, kerohanian saya bertumbuh meskipun saya tidak baca Alkitab. 但也许我们会说，我的属灵成长很好尽管我没有读经。 Saya punya kerohanian yang baik kok meskipun saya nggak rajin saat teduh. 我很属灵尽管我也没有灵修。 Bagi saya suka dengar lagu-lagu rohani dan itu cukup. Baca Alkitab,
Ya mungkin seminggu sekali kalau di gereja baca Alkitab. 或者我说我很喜欢听圣诗，对我来说那个就足够了。那你说读经啊，读经就1个星期1次，在礼拜堂做的就好了。 Bapak Ibu Saudara, jangan coba-coba melepaskan firman 弟兄姐妹，不要放弃神的道。 kalau saudara mau bertumbuh. 要是你要成长的话， Yesus pada ayat berikutnya, Yesus sedang memastikan Bapak Ibu Saudara itu tidak bisa berbuah tanpa tinggal di dalam Dia. 在接下来的1节，耶稣正在强调说，要是我们不常住在他里面，我们根本不能结果子。 Nah, mari kita melanjutkan Bapak Ibu Saudara di dalam perikop yang pendek yang isinya hanya 8 ayat ini, tetapi disebutkan ada 6 kali kata tinggal atau tinggallah. 我们看这个短短的经文只有8节，但是这个8节之内，他说出6次住在。 Nah, jadi ada 6 kata tinggal ini. Yesus itu sangat menekankan tentang berada di dalam Dia atau tinggal di dalam Dia atau melekat kepadanya. 反复说了6次，表明耶稣非常强调我们要住在他里面，附在他身上。 Hal ini berbicara tentang relasi yang terus-menerus dan tidak terputus, Bapak Ibu Saudara. 他这里说的是与他不断的关系，不断的关联。 Jadi bayangkan misalnya tanaman anggur atau tanaman apapun yang punya ranting, kalau rantingnya lepas, patah, ya pasti dia mati gitu ya. 我们想象的任何一棵树，要是它的枝子断了，它一定会死。 Memang ada sih tanaman yang kita bisa lakukan stek ya, dipatahkan terus ditanam ke tanah, dia bisa tumbuh gitu ya. 当然有一些植物我们可以做插条，它折断之后给它插条，又再生回来。 Ya tetapi secara umum kalau bagian pohon itu patah, ranting patah pasti dia mati. 不过总的来讲，如果这个枝子断了、离弃了这个树干，它就会死。 Jika ranting itu adalah bagian dari suatu pohon, dikatakan kita ini ranting, maka kita ini tidak bisa juga ya dengan sengaja kita melepaskan diri dari pokoknya, pasti akan tetap melekat. 这个枝子是属于树干的，所以它自己本身也不能就是愿意自己离开。 Demikian juga dengan kita, murid-murid Tuhan. 我们神的门徒也一样。 Kalau Bapak Ibu Saudara itu adalah miliknya, milik Yesus, Tuhan tidak begitu saja melepaskan kita. 要是弟兄姐妹是属于耶稣的门徒，他不会轻易把你们离弃，让你们离弃。 Ada seorang murid Yesus, dia menjadi ranting yang tidak tinggal. 有一个神的主耶稣的门徒，他是不住在里面的枝子。 Yudas itu seperti ranting yang kering dan tidak berbuah dan yang akhir kehidupannya sangat tragis. 犹大就是那个枯萎的枝子，它没有结果子，而且它就是生命的后果结局是非常悲惨的。 Saya percaya tidak ada seorang pun murid-murid yang mau menjadi seperti Yudas, tidak juga dengan Bapak Ibu Saudara saat ini. 我深信其他的门徒，包括我们在内，我们也不想有像犹大的下场。 Tetap ada di dalam relasi dengan Yesus, kita melekat itu berarti kita terus mendapatkan asupan nutrisi firman Tuhan. 我们要以耶稣保持关系，我们要附在他身上，住在他里面，所以呢，那个营养一直被供应。 Yang terakhir Bapak Ibu di ayat yang ke-7. 最后在第7节。 Dikatakan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。 Terus terkoneksi dengan Yesus, mendapatkan nutrisi firman Tuhan, maka mintalah. 一直住在耶稣里有耶稣营养的供应，所以你可以任何祈求。 Doa itu menjadi sarana kita untuk kita dapat memohon dan tetap terkoneksi dengan Allah. 祷告就成为我们的一个途径。什么途径呢？我们可以跟神保持联系，也可以向他祈求。
Jika Bapak Ibu Saudara telah tinggal di dalam Dia, firman itu terus kita konsumsi, maka apa yang kita kehendaki itu tidak mungkin berlawanan dengan kehendak Tuhan. 要是弟兄姐妹常住在他里面常常听他的道，被他的营养供应，那我们所祈求的不会是跟他的旨意相反的。 Dan tentu saja Allah akan mengabulkan ya apa yang kita mohon atau kita minta sesuai dengan kehendak-Nya. 这样的话，神当然会成全成就，因为我们所要的都是他的旨意。 Bapak Ibu Saudara, dari ilustrasi Yesus mengenai pokok anggur ini, saya ingin kita melihat dari satu perspektif yang lain dan menarik aplikasi. 弟兄姐妹，在耶稣使用葡萄树为比喻的这个，我要大家从另一个角度来看。 Yang menurut saya bagian ini bukan hanya sekadar kita itu diingatkan untuk kita harus rajin baca Alkitab, kita rajin saat teduh, kita rajin berdoa, bukan hanya itu. 这一部分不仅仅要提醒我们勤奋的、虔诚的读经祷告，不仅仅是这样。 Tinggal di dalam pokok anggur itu berbicara bagaimana sih kita itu sebagai anggota tubuh Kristus telah dipersatukan dengan Dia dan semua orang percaya lainnya. 住在葡萄树里面，意味着我们是葡萄树的枝子，我们也是耶稣的枝子，他是身体，然后我们在他的身体里与其他的枝子被合一。 Karena tinggal di dalam Dia itulah kita itu dimampukan untuk kita itu hidup murni, hidup saleh di hadapan Tuhan. 因为住在它里面，使得我们可以过着虔诚的、圣洁的生活。 Dengan Kristus itu ikut berbagian di dalam setiap aspek kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. 还有呢，在我们生活的各个方面，基督都在。 Kita bisa menanggungkan segala beban kepada Yesus dan kita memperoleh segala hikmat dan kekuatan daripadanya. 我们可以把一切重担都负在他身上，而且我们也可以获得他的智慧。 Bapak Ibu Saudara, mengapa Yesus itu adalah pokok anggur yang sejati, the true vine? 弟兄姐妹，为什么说耶稣是真葡萄树？ Ada satu gagasan aliran yang sesat ya, gagasan Gnostisisme, bahwa pohon anggur itu adalah sebagai pohon kehidupan di mana manusia memperoleh kehidupan. 有一个就是异端是这样解释的：这个葡萄树是生命之树，就是人类向它得到生命。 Kalau gagasan ini ada di saat Yohanes menulis Injilnya kira-kira begitu ya, maka ini ada satu signifikansi yang begitu mendalam di dalam bagian ini. 要是这种不对的观念在约翰写这个福音的时候存在的话，所以这个观念呢，对这里的影响是非常大的。 Bahwa di dalam Yesus, Bapak Ibu Saudara, yang merupakan murni mitos itu tadinya sungguh-sungguh menjadi kenyataan di dalam darah dan daging melalui kematian dan kebangkitan Kristus. 就是刚才所说的迷信的话，但是在耶稣里面被真正的成全，就说表达耶稣是真正的葡萄树，透过他的诞生、他的死亡、他的复活，已经救赎了世界。 Nah, sebentar lagi kita merayakan Imlek nih ya. Kita sering dengar ada mitos-mitos yang melatar belakangi satu budaya ini. 再过一段时间，我们就要过春节了。我们知道春节里面也有很多迷信的故事。 Kenapa banyak warna merah dipasang, ornamen-ornamen warna merah? 为什么很多红色的装饰？ Untuk mengusir hal yang jahat ya, karena ada mitos semacam makhluk mengerikan yang datang ke desa-desa menebar teror di mana-mana, tapi dia takut sama warna merah. 我们是要把邪恶的东西赶走。我们知道有年的故事，他就是每年会到乡村那里，就是搞乱。 Tetapi bagi kita di dalam kekristenan, merah itu adalah perlambang darah anak domba yang dikorbankan untuk menghapus dosa dunia, mengusir kejahatan dan menyucikan kehidupan kita. 但是在我们基督徒的眼里，这个红色表示的是基督耶稣留下的血，是要接近我们，要把我们分别为圣，然后要救赎我们。 Atau ada mitos kue keranjang Bapak Ibu Saudara ya, yang lengket dan manis itu. 也还有我们关于年糕的故事，这个也是迷信，就是年糕为什么是甜甜的就是这个我们吃的
就是春节的年糕。 Supaya kalau ada mitos dewa dapur yang dia itu mencatat perbuatan baik dan jahat, itu susah memberikan laporan kepada dewa langit gitu ya yang di atasnya. Karena mulutnya lengket habis makan kue keranjang gitu. 传统上就是相信的这位灶神呢，他就会把我们的好处坏处都记下来，所以呢，人类就用这个贿赂他，这个年糕他吃了，就是嘴巴黏黏的，到天上去要报告的时候，就不能把我们的坏事给报上去。 Nah lagi pula kue itu kan manis ya, jadi nanti laporannya yang manis-manis, yang baik-baik. 还有不单是黏黏的，这个年糕是甜的，所以他一开口说话都要说我们的好话，甜蜜的话。 Ada konsep tentang perantara atau mediator di dalam mitos seperti ini, Bapak Ibu Saudara. 在这个迷信中有中保或者中间人的观念。 Yesus adalah mediator dan perantara kita kepada Bapa. 那耶稣就是我们与父神的中保。 Bapak Ibu Saudara tidak perlu menyogok dia dengan kue yang manis dan lengket. 弟兄姐妹，不必用这个又黏又甜的糕来贿赂耶稣， Karena dia datang bukan untuk mencatat perbuatan baik saudara dan saya, menghakimi saudara dan saya. 因为他来不是为了要把我们的我们好行为记下来，也不是要判断我们。 Melainkan dia datang untuk menebus dan menghapus dosa kita dengan pengorbanannya. 他来是要牺牲，为我们而牺牲，就是要赎罪，要把我们接近。 Dia dilekatkan pada kayu salib itu karena kasihnya kepada saudara dan saya. 他反倒被粘在这个挂在十字架上，是为的救赎我们。 Nah Bapak Ibu Saudara, kita kembali kepada praktik disiplin rohani kita. 弟兄姐妹，我们要回到我们的属灵纪律， Bagaimana kita bertekun di dalam pembacaan firman dan doa. 就是我们如何灵修、读经、祷告。 Saya tidak hendak mengatakan kerajinan kita itu menjadi tidak penting. 我不是说我们这么虔诚的、自律的不重要， Justru itu adalah hal yang terus-menerus perlu kita upayakan karena tidak ada cara lain untuk kita menerima asupan firman dan kita terus terkoneksi kepada Allah. 这反倒是我们要一直不断的追求、一直不断的努力去做的，因为没有其他的途径方式，我们可以就是输入一些真道。 Tanpa kita membaca Alkitab dan tanpa kita berdoa, kita tidak bisa. 若是我们没有读经、没有祷告的话，就不行。 Bapak Ibu Saudara, ilustrasi pokok anggur ini sebenarnya masih berlanjut loh di perikop yang berikutnya yang tadi kita tidak baca. 弟兄姐妹，这个真葡萄树的这段经文其实还继续到下面的，但是我们刚才没有读到。 Di ayat yang ke-13 Yesus itu mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 接下去第13节，耶稣又说：“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。” Sekali lagi anggur itu menjadi simbol darah Kristus yang tercurah menebus dosa dunia. 我再强调一次，这个葡萄成为耶稣流血的这个象征，它是要为我们世界人赎罪。 Tanpa pengorbanan Kristus, kesalehan dan kerajinan kita itu tidak ada artinya. 若基督不舍命，那我们的虔诚努力是没有意义的。 Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita memikirkan kembali apa sih sebetulnya di balik ketekunan dan kerajinan kita itu. 我要大家再思考一下，在我们虔诚努力的背后，其实是什么？ Di balik disiplin-disiplin kita dan segala aktivitas rohani kita. 在我们的自律，在我们的属灵活动背后，到底是什么？ Seharusnya itu adalah upaya kita untuk mengasihi Tuhan. 这应该是我们爱主的表示。 Bukan sekadar demi checklist kita lengkap, oh ya sudah baca, sudah doa hari ini. 不只是我们要就是清点我们的清单啊，好了，读了经，祷了告。 Bukan demi rasa tenang kita, oh ya tadi sudah centang, ini sudah selesai. 不是为了刚才我清点了，好了，我读了经，那我就安定自己的心。 Bukan juga karena sekadar kita itu menjadi pribadi yang lebih baik karena kita tekun dan rajin. 也不是自以为成为更好的人，因为我们读了经。 Seharusnya itu adalah upaya kita mengasihi Tuhan.
这一切都应该的是一切都是我们因为爱神表达出来的行为。 Adakah kasih kita semakin dalam kepada Allah dan sesama? 我们对神对人的爱是否更深？ Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain, ketekunan kita di dalam firman dan di dalam doa itu berbuahkan kasih yang manis. 换句话说，我们就是殷勤的读经祷告，会结出美好甜蜜的果子。 Amin. Mari kita berdoa. 阿门。我们要祷告。 Losa Elis akan memimpin kita untuk doa tutup. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk firman yang telah disampaikan. Selalu ingatkan kami bahwa kami tidak akan bisa lepas daripada pokok anggur sumber kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, kami tidak mau menjadi ranting-ranting yang palsu atau ranting-ranting yang ingin hidup sendiri, melupakan pokoknya. Biarlah ya Tuhan, semua yang dihasilkan oleh ranting-ranting ini, semua ini kami persembahkan hanya untuk Tuhan. Dan semua ini bisa dilihat oleh orang-orang yang terutama yang belum percaya sebagai kesaksian-kesaksian hidup yang membawa kemanisan bagi hidup mereka, yang membawa mereka ingin mendekat kepada pokok anggur kami. Biarlah ya Tuhan, sebagai buah-buah yang berguna, sebagai buah-buah yang memberi hidup, sebagai buah-buah yang menyaksikan kasih dan kesetiaan Tuhan, kami terus boleh Tuhan pakai di tahun yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin.